Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, wahai Tuhan sekalian alam. Aiyah, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bertemu lagi di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tuan-tuan bersama lagi dengan kita pada hari ini, iaitu dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di TV3 dan juga TV9 dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum, iaitu surah Az-Zumar ayat 61 sehingga ayat yang ke-63. Jadi insya-Allah pada pagi ini akan dikelolakan oleh saya Da'i Fahmi dan juga bersama dengan kita iaitu ahli panel Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Dawud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, apa khabar Da'i Fahmi kita? Subhanallah. Masya-Allah, busana Da'i Fahmi ni cantik dan segak sekali. Alhamdulillah. Dari mana ni ya? Saya pun rasa lain sikit hari ni Ustaz. Ya. Rasa segak sebab hari ni saya punya pakaian ni Ustaz disponsor ataupun ditaja oleh Politeknik Ibrahim Sultan. Subhanallah. Anak-anak pelajar kita yang buat ya. Ya, betul Ustaz. Dan songkok saya pun Ustaz ditaja oleh Mas Hussein. Terima kasih saya ucapkan kepada Politeknik Ibrahim Sultan dan juga Mas Hussein di atas tajaan baju dan juga songkok ni. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz pun tak lain juga, nampak segak seperti biasa. Dari dulu lagi Ustaz. Kebetulan pagi tadi kami 4.30 pagi, JAKIM kita adakan Qiyamul Lail. Masya Allah. Perdana dengan Menteri Agama dan agensi-agensi Halal Islam dan masyarakat di Putrajaya lah. Alhamdulillah. Selesai. Ustaz Tirmizi kita, qari kita. Masya Allah. Tadi alhamdulillah selepas selesai terus sampai ke sini. Syukur. Masya Allah, syukur alhamdulillah. Baik Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, sebelum kita nak memulakan program kita pada pagi ini, insya-Allah tuan-tuan, saya mohon kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian agar dapat menyediakan mushaf Al-Quran untuk sama-sama kita akan membaca bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz kita sebentar sahaja lagi. Seterusnya kita akan menghayati dan juga mendengar jawapan-jawapan dan penjelasan daripada Al-Fadil Ustaz kita untuk soalan yang akan diajukan oleh para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selain daripada itu, saya minta juga kepada para penonton untuk sediakan juga buku nota dan juga pen untuk sama-sama kita take note
ambil nota tentang apa yang akan disampaikan oleh ustaz tadi. Tapi sebelum tuan-tuan mungkin pada pagi ini ada rasa sengal-sengal badan sikit ke kan, mungkin ada rasa mengantuk sikit ke. Jadi saya nak minta tuan-tuan angkat tangan tuan-tuan. Seperti biasa kita buat regangan sikit pada pagi ini. Saya nak tuan-tuan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian tiup, letakkan di otot tengkuk kita belakang ni. Kemudian urut. Otot ni nama dia, otot tengkuk ni nama dia sternocleidomastoid. Sternocleidomastoid. Jadi urut otot ni, otot sternocleidomastoid ni 3 kali. Kemudian kita nak menulis kan? Kita nak menulis, kita ambil letakkan tangan kita dekat pergelangan tangan kita ni. Nama otot dia, nama ligamen dekat pergelangan tangan ni flexor retinaculum. Masya-Allah. Flexor retinaculum. Jadi kita regangkan supaya tuan-tuan tak adalah sesengal-sengal mengantuk ke kan pagi ni, sebab kita nak, kalau boleh nak habiskan pengajian kita pada pagi ini di dalam program tafsir dan taranum insya-Allah. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira tuan-tuan dah bersedia. Sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 035569 maafkan saya 0377261603 ataupun di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira mukadimah saya pun agak panjang sedikit hari ini. Jadi saya nak tanya Ustaz, sebelum Ustaz membacakan ayat suci Al-Quran kita pada pagi ini, Ustaz nak baca dengan taranum Ustaz? Saya cuba kita baca dengan taranum Hijaz ya. Taranum Hijaz Ustaz, masya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya persilakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton yang dirahmati Allah, sahabat saya Adinda Da'i Fahmi dan penonton-penonton sekalian, kita baca sama-sama surah Az-Zumar ayat nombor 61 sehingga ayat 63 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' la yamassuhumus su' ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Maksudnya ayat 61, dan sebaliknya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, iaitu yang menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan maksiat, dengan mereka mendapat kemenangan besar, iaitulah keredaan Allah. Mereka tidak akan disentuh sesuatu yang buruk dan tidak akan berduka cita. Ayat 62 membawa maksud Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah yang mentadbirkan serta menguasai segala-galanya. Ayat 63 membawa maksud dia sahajalah yang menguasai urusan perbendaharaan langit dan bumi. Orang-orang yang percayakan yang demikian beruntunglah, dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah yang jelas nyata itu, mereka itulah orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Maha benar kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara Da'i Fahmi. Yes.
Ayat nombor 61 sehingga ayat 63 ini merupakan lanjutan ataupun kesinambungan ayat-ayat sebelum ini. Baik, kita cuba kita peringatkan semula. Pada ayat nombor 56, 57, 58, Allah Subhanahu wa taala merakamkan bagaimana orang yang ingkar, orang yang kufur, orang yang tak beriman kepada Allah atas dunia ini, di hari akhirat mereka akan mengemukakan 3 permohonan rayuan kepada Allah. 3 kata-kata yang mereka sebut kepada Allah Subhanahu wa taala bila mereka nampak azab neraka, kawah neraka di depan mata mereka. Apa kata-kata yang pertama? Mereka kata, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Sungguh besar menyesalnya aku hari ini, kecewa sungguh aku hari ini atas dunia dahulu. Aku mencuaikan kewajipan aku kepada Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin. Dan hari akhirat ni, aku telah tergolong dalam golongan orang yang memperolok-olokkan agama Allah, orang yang mempersendakan agama Allah, orang yang mempersendakan penganut-penganut Islam. Ini perkara nombor 1, penyesalan yang mereka dah sebut. 1. Yang kedua, mereka kata apa? Lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Kalaulah atas dunia dulu Allah Ta'ala bagi petunjuk hidayah kepada aku. Ada yang fahami? Ini Allah Ta'ala bagi tahu memang sifat manusia suka cari alasan. Allah. Dia tetap nak cari alasan juga. Nak cari alasan, nak tuding salah tu orang lain. Allah. Salah ni salah Tuhan. Salah ni salah orang lain, bukan salah saya. Dia kata kalaulah Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada aku atas dunia dahulu, aku jadi orang bertakwa pada hari ini. 2. Nombor 3, tuan dan puan, apa penyesalan yang mereka kata? Ayat 58. Au taqula hina taral azab, apabila mereka melihat azab di depan mata, dia kata, lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Kalaulah aku boleh balik atas dunia, kalaulah aku boleh kembali ke atas dunia, tentulah aku ni jadi hamba Allah yang muhsin, orang yang bersifat muhsinin, orang yang selalu buat amal-amal yang baik, orang yang ada kepercayaan, iaitu disebut sebagai ihsan. Ihsan ni maknanya anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah wa innahu yaraka. Ihsan ini bermaksud seolah-olah kita bila kita salat, kita melihat Allah. Kalau tak mampu nak rasa macam tu, rasalah diri ini sedang diawasi oleh Allah. Allah sedang perhati kita. Tuan-tuan perempuan, 3 kata-kata ini penyesalan ahli neraka. Adakah Allah Ta'ala melayan permohonan mereka? Jawapannya ayat 59, Allah kata apa? Bala qad ja'atka ayati. Dulu atas dunia dulu tidakkah datang peringatan ayat Al-Quran, tak datang kepada kamu, Nabi bawa peringatan kepada kamu? Tentu sekali sudah datang. Nabi dah cerita, bagi tazkirah, bagi peringatan, bacakan ayat Al-Quran, Nabi sebut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatan. Tetapi fakadzabta biha, kamu mendustakan ayat-ayat Allah. Kamu mendustakan peringatan-peringatan tersebut. Wa kunta wastakbarta, dan dulu atas dunia dulu kamu sombong. Atas dunia dulu kamu sombong, kamu angkuh. Bila kamu dapat nikmat, kamu lupa Allah. Bila kamu susah, kamu angkat tangan, kamu minta tolong pada Allah. Tapi bila kamu senang, kamu tinggal Allah. Kamu kata, hak ni usaha aku. Kamu merendahkan orang-orang miskin, orang fakir, orang yang lemah. Kamu tindas mereka, kamu buat zalim pada mereka. Wa kunta minal kafirin. Hari ini, rasakanlah kamu tergolong dalam golongan orang yang kufur ingkar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ahli neraka nanti Allah Ta'ala kata apa? Muka mereka jadi hitam legam. Walaupun atas dunia mereka putih, kulit putih, wajah putih. Tapi di hari akhirat, bila masuk dalam neraka,
muka mereka menjadi hitam legam. Para mufassir kata hitam legam sampai bila? Sampai bila-bila. Wallahu a'lam. Selepas ini kita tengok apa janji Allah kepada orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik jelasan daripada ustaz. Jadi insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak beristighfar seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita telah selesai beristighfar seketika. Kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa buat para penonton yang baru saja menonton rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini, topik kita pada pagi ini ialah tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 61 sehingga ayat 63. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung lagi kepada pengajian kita pada pagi ini dengan sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz kita telah menerangkan di dalam neraka nanti akan ada golongan-golongan yang akan menyesal, sangat-sangat sehingga merayu untuk dihantarkan balik ke dunia untuk melakukan amal kebaikan. Dan di akhir sebelum kita berehat seketika tadi Ustaz, kita ada tergantung sedikit, Ustaz menceritakan di dalam neraka, ahli-ahli neraka semuanya hitam legam mukanya. Kenapa tu Ustaz? Silakan. Inilah, terima kasih Ustaz Da'i kita. Para penonton, wajah kita ni ialah mahkota kita. Ya, betul. Tanda kemuliaan kita atas dunia ni, wajah nilah yang kita jaga kan. Dan tentu sekali lah ahli neraka, mereka dihina oleh Allah Azza wa Jalla, muka mereka dicop ataupun warnanya hitam-hitam legam. Allahu Akbar. Kenapa? Itulah balasan hukuman kerana kesombongan mereka di atas dunia dahulu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat nombor 60, alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Di dalam neraka Jahannam nanti disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong, takabur. Karena itu tuan-tuan, perempuan rahmati Allah, kita kena didik diri kita ni supaya jangan jadi sombong. Kalau bahasa anak muda ni, bahasa Da'i Fahmi lah, beliau muda lagi kan. Orang kata apa Da'i Fahmi? Bajet bagus. Bajet bagus. Acah-acah. Acah-acah bagus. Maknanya kita ni, ya Allah, asyik hukum orang je. Kita rasa kita yang sempurna. Orang lain ni salah belaka. Orang lain kurang belaka. Kita merendah-rendahkan orang, persendakan orang. Jangan begitu tuan dan puan, bimbang kita. Apa yang seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Maksud orang yang sombong, takabur itu ialah al-kibr batrul haqq wa ghamtan nas. Takabur itu ialah orang yang menolak kebenaran Al-Quran, menolak kebenaran daripada Allah, menolak kebenaran daripada Rasulullah, wa ghamtan nas, kita menghina orang lain, memandang rendah orang lain. Ini makna takabur. Jadi orang takabur itu mereka yang akan menjadi penghuni neraka, wal a'yadzubillah. Karena itulah Rasulullah pesan pada kita dan fahami ya. Quran hadis ni juga. Nabi pesan kita ni janganlah ada sekelumit perasaan tadi, bajet bagus tadi. Ya, takabur. Kerana apa? Tak masuk syurga. Betul. Dan kerana itulah sahabat-sahabat hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi bila mereka dengar hadis begitu, mereka kata, ya Rasulullah, kalaulah kami pakai pakaian cantik sikit, adakah itu dikira sebagai takabur? Nabi kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala maha cantik dan Allah Ta'ala sukakan kecantikan. Maknanya
pakai segak-segak macam Da'i Fahmi macam ni, okey, inilah menonjolkan keindahan Islam kan, dan keindahan akhlak Islam. Yang dimaksudkan dengan takabur itu ialah al-kibir batrul haqq wa ghamtan nas, kita menolak kebenaran wahyu ilahi dan juga sabda Nabi, dan juga kita menjatuhkan ataupun kita menghina, merendah-rendahkan orang lain. Baik, Da'i Fahmi, kita baru masuk ayat 61. Betul. Baik tuan dan puan, tadi Allah Ta'ala cerita itulah balasan orang yang kufur ingkar, orang yang degil takabur. Kemudian ayat nombor 61 Allah Ta'ala bagi tahu, inilah khabar gembira, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Baik, Allah Ta'ala selamatkan orang-orang yang bertakwa. Baik, siapa orang bertakwa? Tuan-tuan, secara mudahnya, takwa ini 4 perkara. Sayyidina Ali kata, nombor 1, al-khauf anil jalil. Orang itu takut sungguh-sungguh pada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia tak berani sentuh benda haram. Tak berani buat zina, tak berani main judi, tak berani makan rasuah, tak berani beri rasuah, tak berani scam orang, tipu orang. Kerana apa? Dia takut pada Allah. 1. Ya, yang kedua, ar-ridha anil qalil, ataupun ar-ridha bil qalil, biqalil. Kita redha dengan pemberian Allah, walaupun pemberian Allah nikmat itu kecil. Walaupun kecil nikmat itu, tapi kita tetap terima kasih pada Allah. Kerana itulah, ya, ada pepatah sebut, orang yang tahu bersyukur ialah orang yang berterima kasih walau nikmat itu nampak kecil. Masya-Allah. Siapa yang nikmat kecil pun dia tak nak terima kasih, apatah lagi nikmat yang besar, dia akan terlupa untuk terima kasih. Apa nikmat kecil tuan-tuan? Nikmat yang kita tak perasan. Macam Da'i Fahmi sebut di awal tadilah. Ni kita dapat hidup hari ni ni. Alhamdulillah. Kan kita tak pernah minta pada Allah, ya Allah bagilah esok bagi aku boleh bernafas lagi, ya Allah bagilah aku dapat menggenggam rasa, ya Allah. Kita tak nak minta. Betul. Yang kita minta, ya Allah bagilah aku naik pangkat cepat, bagilah sekian-sekian, bagilah sekian-sekian. Kita hanya nampak kebendaan sahaja. Jangan dunia. Lupa nampak kurnia saja. Ini muhasabah pada kita. 2. Nombor 3, al-isti'dad anir rahil. Kita membuat persiapan untuk bertemu dengan hari akhirat. Ni orang bertakwa. Diingat, dunia ni sementara. Dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, tetapi dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Dan yang terakhir, iaitulah al-amal bima tanzil. Kita beramal dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi peringat jangan buat zalim kepada orang, kita pegang sungguh-sungguh, ya. Bila Allah Taala peringatkan jangan makan riba, kita cuba untuk tidak terlibat dengan apa-apa kontrak riba, ya. Dan seterusnya tuan-tuan rahmati Allah, inilah 4 perkara yang disebut ataupun ciri orang yang bertakwa itu yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan dan puan, orang bertakwa ini Allah Taala bagi keselamatan kepada mereka. Apa dia makna bimafazatihim? Perkataan fauzun. Fauzun ini membawa maksud kemenangan besar. Allah Ta'ala selamatkan orang bertakwa ini, Allah Ta'ala letakkan mereka di tempat yang selamat. Letak di tempat yang selamat. Berbeza bukan? Orang yang kufur ingkar, yang sombong, yang bongkak, yang tolak Quran, tolak hadis, di hari akhirat Allah hukum mereka di dalam neraka. Betul. Orang bertakwa, Allah Ta'ala selamat mereka ini, Allah Ta'ala letak di tempat yang selamat. Apa dia? Syurga. Allah Ta'ala letak dalam syurga. Dan tuan-tuan perempuan, itulah kemenangan yang sangat besar bagi orang-orang yang bertakwa. Apa dia? Dia duduk dalam syurga dan dia dapat redha Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, la yamassuhumussu. Penduduk syurga, mereka ini tidak akan disentuh dengan apa-apa keburukan. Kalau atas dunia ni tuan dan puan, Da'i Fahmi, apa keburukan? Kalau atas dunia ni? Atas dunia ni, keburukan apa? Yang kita tak seronok apa? Kalau atas dunia ni? Dengki. Dengki. Apa lagi? Fitnah semua. Fitnah. Apa lagi? Mungkin tua, kan? Kita nak muda je kan? Betul. Apa lagi? Mungkin miskin, mungkin nyanyuk, kan? Mungkin putus asa, sedih, peluh, demam. Ni semua kita sebut sebagai yang kita tak mau.
Maknanya tuan dan puan, dalam syurga nanti, dalam syurga nanti, perkara-perkara yang disebutkan keburukan pada mata kita tadi, semua tu takkan disentuh. Berpeluh tak ada, demam tak ada, iri hati tak ada, dengki tak ada, nyanyuk tua semua dah tak ada dah. Semua buruk dah tak ada. Tak ada dah, takkan disentuh. Semua baik-baik je. Ya, nak derian mai kat kita. Kan? Bukan derian dah habis dalam syurga dah, takkan habis. Nak musangking semua dapat. Semua ada lah. Semua yang kita nak semua ada. Karena tu tuan-tuan rahmati Allah, satu, tidak akan disentuh oleh keburukan, dan yang kedua, walahum yahzanun. Orang yang masuk sebagai ahli syurga ini dapat tiket syurga, mereka tidak akan berduka cita. Baik, sedikit saja sebagai huraian pada ayat ini tuan-tuan dan puan. Dalam surah Fatir ayat nombor 33 sehingga ayat nombor 35. Allah Subhanahu wa taala rakamkan ahli-ahli syurga, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Balasan kepada ahli syurga itu ialah syurga Adn, yang mereka akan memasukinya, mereka akan dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan dari emas. Semua pakai gelang tangan emas. Ya, orang lelaki tak boleh pakai emas atas dunia ni kan? Hari akhirat boleh pakai dah. Masya-Allah. Orang lelaki tak boleh pakai sutra atas dunia ni, di hari akhirat dah boleh pakai dah. Masya-Allah. Mereka akan dipakaikan dengan gelang tangan emas. Yang kedua, dengan mutiara. Emas dan mutiara. Dan yang seterusnya Allah Ta'ala kata, walibasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka dalam syurga nanti ialah diperbuat daripada sutra. Masya-Allah. Gelang tangan emas, perak, dan juga diberikan sutra, pakaian sutra. Kemudian, kata-kata ahli syurga, apa yang mereka kata dalam syurga nanti, ayat 34 dalam surah Fatir, selepas ni kita bagi tahu. Masya-Allah Ustaz, mentang-mentang musim durian sekarang Ustaz, dimention pula durian. Masya-Allah. Jadi Ustaz, jadi sebentar lagi Ustaz akan menjelaskan lagi. Jadi kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di TV3 dan juga TV9. Jadi dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 61 sehingga ayat ke-63. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di ruangan komen di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para penonton, sebentar tadi sebelum kita rehat, Ustaz telah mention kita mesti menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut akan CCTV yang di atas. Siapa dia? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meneliti setiap gerakan kita, setiap pertuturan kita, setiap gerak-geri kita, semua Allah Subhanahu wa taala pandang kita. Jadi jangan satu pun di dalam janganlah sampai satu sekelumit hati pun kita ni ada niat untuk melakukan keburukan ataupun kejahatan. Mungkin kita ada rasa cemburu dengan orang, kita dengki dengan orang, kita fitnah dia. Jangan ada rasa satu pun keburukan yang terlintas di dalam fikiran kita. Sebab di akhirat nanti, di dalam neraka, kita merayulah macam mana pun, kita menyesallah macam mana pun, kita tak akan boleh kembali ke atas dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak persilakan kepada Al-Fadhil Ustaz kita untuk sambungan kepada penjelasan topik kita pada hari ini, insya-Allah. Persilakan Ustaz. Baik, dan Fahmi, alhamdulillah, saudara-saudara sekalian. Baik, kita berhenti tadi bagaimana ahli syurga mereka akan dipakaikan dengan gelang-gelang tangan dari emas dan mutiara, dan mereka dipakaikan dengan pakaian khas, iaitulah sutra. Baik. Kemudian, ini lebih penting. Ayat 34 surah Fatir sebagai penerangan dalam ayat 61 surah Az-Zumar tadi kan? Baik.
ahli-ahli syurga bila masuk syurga, mereka kata apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Sebagai tanda mereka syukur dapat masuk syurga, mereka kata, segala puji bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita kami. Maknanya bila masuk syurga, hilang dah perasaan sedih atas dunia dulu. Akbar. Apa juga ujian, apa juga cubaan yang Allah timpakan kepada orang beriman, masuk syurga lupa langsung duka cita tersebut. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami ini, ya, Tuhan kami ini Tuhan yang Maha Pengampun, yang lagi sentiasa memberi balasan sebaik-baiknya kepada orang yang taat. Ya Allah, mereka seronok sungguh ahli syurga. Mereka rasa, ya Allah, inilah satu benda yang sangat ajaib, sangat hebat, anugerah Allah. Allah Ta'ala bagi kepada siapa? Orang yang taat kepada Allah atas dunia. Terakhir, mereka kata, Alladhi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Diberikan jaminan. Mereka kata, Tuhan telah menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal, duduk dalam syurga kekal sampai bila-bila. Allah Akbar. Dengan limpah kurniaan Allah semata-mata. Kami masuk syurga ni kerana kurnia Allah. Dan kami tidak akan merasa penat lelah dalam syurga, dan kami juga tidak akan merasa letih lesu dalam syurga. Ya Allah, gembira dan bahagianya orang yang dapat masuk syurga. Baik, dan fahami, itu ayat nombor 61. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya ayat nombor 62, Allah Ta'ala kata, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala lah yang menciptakan semuanya, setiap sesuatu tu semua Allah Ta'ala jadikan. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah yang mentadbir serta menguasai segala-galanya. Semuanya di bawah jajahan takluk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita kalau pagi ni sambil tonton Tanyalah Ustaz, sambil sapu sampah di rumah, kemudian angkat kain jemuran, angkat kain di jemuran, sidai kain, angkat kain, gosok baju, penat ke tak? Penat dah. Betul. Kan, tambah-tambah orang lelaki kan, tak boleh buat 2-3 kerja serentak, memang cepat penat. Betul. Penat. Tetapi tengok, itulah kekurangan dan kelemahan kita. Laisa kamitslihi syai'. Tak boleh kita nak menandingi maha hebatnya Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala menjaga, mengawal 7 petala langit, 7 petala bumi. Semua Allah Ta'ala kontrol. Tuan-tuan, ayat ini mengajar kepada kita ni hamba. Zarifi, kamu ni hamba, kamu ni tak ada apa-apa pun. Kamu tak ada apa-apa pun di depan Allah. Jangan belagak sangat, jangan sombong sangat. Kamu ini hina, wahai Zarifi. Itulah konteks ayat ini nak mengajar kita. Kita semua ini hamba. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ayat 63, lahu maqalidus samawati wal ard. Allah Ta'ala sahajalah yang menguasai urusan perbendaharaan langit dan bumi. Orang-orang yang percayakan yang demikian beruntunglah. Walladzina kafaru biayatillah. Tetapi orang yang kufur ingkar itu, mereka menentang, mereka ingkar kepada tanda-tanda ataupun ayat-ayat keterangan Allah. Apa maksud biayatillah? Apa maksud keterangan-keterangan Allah? Bukan setakat Al-Quranul Karim. Bukan setakat hadis Nabi SAW. Ni, wahai manusia, Zarifi, tengok tubuh badan kamu. Semalam kamu tidur pukul 10 malam, pukul 11 malam. Siapa yang bangkitkan kamu pukul 3 pagi tadi, 3:30 pagi tadi, 4 pagi tadi, 5 pagi tadi, 6 pagi tadi? Siapakah yang bangkitkan kita? Allah. Siapa yang balikkan kita, roh kita balik dalam tubuh kita? Siapa? Jawapannya Allah. Kita pun waktu tidur tak ingat apa dah. Betul. Kan? Alhamdulillah, roh balik pada kita balik, dapat bangun, ada umur lagi. Alhamdulillah. Masya-Allah. Semua itu memberikan kesedaran kepada kita.
kita ini tak punya apa-apa. Apa yang kita miliki pada hari ini, semuanya kita pinjam, ya, kita mendapat amanah daripada Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah kita, wallahu a'lam. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Pokok pangkalnya, syurga ni segala larangan yang berada di dunia tak ada kat syurga. Apa yang kita minta semua dapat. Bak kata Ustaz tadi, durian lah. Durian kan, kita nak makan durian, musang king ke, IOI ke, lidah putih ke, minta aja semua kita dapat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 61 sehinggalah ayat ke-63. Jadi kita baru saja habis kepada mukadimah dan juga penjelasan berkenaan dengan tafsir ayat. Jadi seterusnya kita tanpa membuang masa lagi, Ustaz, kita nak meraihkan soalan daripada penonton kita, insya-Allah, daripada Facebook. Baik, soalannya daripada Ain Fadilah Nur Ain. Dalam ayat 61, siapakah orang-orang yang bertakwa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak disentuh oleh azab neraka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudari Ain Fadilah Nur Ain di atas soalan tersebut. Saya persilakan Ustaz. Baik, terima kasih saudara Ain Fadilah. Wa yunajjillahu alladhina taqaw. Baik, Allah Ta'ala selamatkan orang yang bertakwa. Baik, dalam ayat ini, konteks ayat ini, siapa orang bertakwa itu? Nombor satu, orang ini mereka menjauhkan diri daripada perbuatan syirik kepada Allah. Satu. Yang kedua, mereka menjauhkan diri mereka daripada perbuatan maksiat. Baik, seperti yang kita dalam siri perbincangan ataupun kelas kita terdahulu, surah Az-Zumar ini kita ingatkan semula, ya para penonton. Menara kawalan kita, surah Az-Zumar turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Islam ketika berada di Makkah. Bagaimana ketika saat kemuncak ditentang, diugut, diancam orang beriman ini, sudahlah pada waktu itu jumlah orang beriman sikit. Betul. Kemudian diancam, dipulau, diboikot. Jadi ayat ini Allah Ta'ala mendatangkan berita gembira kepada mereka. Sebab apa orang Islam pada waktu itu, sahabat dan umat Islam, diboikot, diugut, bunuh macam-macam? Kerana apa? Kerana mereka mempertahankan akidah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi, orang yang mempertahankan akidah, tidak mensyirikkan Allah, ini janji Allah. Allah selamatkan mereka. Satu. Yang kedua, menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kerana itu, saudara Da'i Fahmi, saya teringat dalam satu riwayat hadis daripada Imam Tirmizi, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, tolong bagi tahu kepada aku, apakah amalan-amalan yang boleh aku buat yang melayakkan, yang membolehkan aku masuk syurga dan aku dijauhkan daripada api neraka. Itu soalan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Baik, tuan dan puan, Nabi SAW bagi 6 jawapan, 6 perkara. Okey, kita boleh catat. Baik, tuan-tuan, nombor 1, Nabi kata, sebelum itu Nabi kata, kamu telah bertanya satu soalan yang besar. Dan sesiapa yang dipermudahkan Allah, siapa yang mahu dipermudahkan oleh Allah, Allah akan permudahkan dia.
Baik, barulah Nabi bagi jawapan. Buat 6 benda ni, masuk syurga kita, selamat kita daripada api neraka. Baik, saudara penonton dah siap sedia nak catat ni? Okey, rakan-rakan yang menonton di Facebook, siapa-siapa boleh tolong catat 6 perkara ni dan kongsi di Facebook kita, Tanyalah Ustaz, bermanfaat kepada kawan-kawan kita yang lain. Baik, nombor 1. Ibadah kepada Allah, ta'budullah. Ibadah kepada Allah. Yang kedua, wala tusyrik bihi syai'an. Jangan sesekali kita mensyirikkan Allah. Jangan percaya kepada khurafat, jangan percaya kepada tahyul, jangan percaya kepada tatayur. Tatayur ni maknanya tilik nasib lah. Ya. Jangan duk percaya benda-benda macam tu. Kita percaya yang memberikan keselamatan dan mudarat kepada kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mensyirikkan Allah. Okay, itu 2. Nombor 3, wa tuqimus salah. Jaga sembahyang fardu ni elok-elok. Bermula subuh tadi, awal pagi tadi, sampailah isyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tuan dan puan, Allah Ta'ala bagi masa kepada kita 24 jam. Dalam 24 jam ni, jaga. Orang Kedah, orang Penang yang menonton, kita kata pulun betul-betul. Jaga 5 waktu solat ni. Kita solat, tuan-tuan dan puan, satu solat berapa minit? Sangat. Dan Ifahmi, subuh tadi berapa minit kita solat? Adakah sampai setengah jam semayang? Tak sampai. Dah. 15 minit pun tak sampai. 15 minit pun tak sampai. Okay, kita katalah 10 minit. Campur zikir, wirid, doa apa semua, katalah 10 minit. 10 kali dengan 5 kali solat, berapa? 50 kan? 50 minit sahaja daripada 24 jam. Betul. Maknanya 50 minit saja kita jaga daripada 24 jam. Waktu lain ni nak buat apa? Kita buatlah. Asalkan mengikut lunas agama. Okey, itu nombor 3. Nombor 4, wa tu'tiz zakah. Bayar zakat. Ya, para penonton jangan lupa ya, zakat ni bukan zakat fitrah je. Betul. Ada ya zakat pendapatan dan sebagainya. Bila cukup haul dan nisabnya, tunaikanlah. Ia memberi barakah kepada kita. Nombor 5, wa tasumu Ramadan. Puasa Ramadan. Ya, puasa sungguh-sungguh. Jangan ada lagi lah geng plastik hitam semua ni. Ya, dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan menunaikan haji. Ya, bagi yang mampu. Jadi, Allahu Akbar, tuan-tuan, puan-puan, Nabi bagi jawapan yang ringkas, yang kita boleh buat. Jaga 6 perkara ini, janji Nabi, kita akan masuk syurga dan kita akan diselamatkan daripada api neraka. Wallahu a'lam. Masya Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Assalamualaikum. Pemanggil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Zahri Fidaur dan Dai Fahmi. Haji Kukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Skudai. Masya Allah. Ya, Tuan Haji. Apa khabar Haji, Tuan Haji? Baik. Alhamdulillah. Saya doa mudah-mudahan semua kru-kru saya lautan ni baik. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Okey, ada 2 soalan Ustaz dan Dai. Yang pertama ayat 61. Ya. Ayat 61 ni mengisahkan syirik. Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik. Maknanya balasannya memang tak ada lain, neraka Jahannam. Dan tak diampunkan segala orang yang bersyirik. Maknanya kalau dia syirik, dia tak akan dapat apa-apa kesenangan, kemudahan, kerezaan dan sebagainya. Dan soalan yang kedua, Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Dalam ayat-ayat yang kita baca selalulah, contohnya, saya ambil daripada ayat Suratul Al-Baqarah, ayat 2 dan 3. Kenapa ya Ustaz dan macam mana? Dalam surah Al-Baqarah ayat 2-3 itu, penghujung wakatnya, dia ada tanda lam alif. Dua-dua lam alif. Nombor ayat 2, ayat 3 lam alif. Adakah betul Ustaz? Orang kata lah. Saya pun tak tahu Ustaz. Sebab saya dah tanya. Lam alif tu tak boleh disambung. Nanti kalau wakaf pakai angka ke ataupun tidak penjelasan daripada Ustaz pagi ini. Itu sajalah Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil kita yang pertama pada hari ini Ustaz, iaitu Haji Tukinon, di atas soalan yang diberikan. Baik Ustaz, dia ada 2 soalan Ustaz tentang Allah yang tak ampunkan orang-orang yang syirik ni Ustaz. Silakan. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Ya, syirik ini satu kesalahan yang amat besar dan satu kezaliman yang sangat besar. Jadi tentu sekali lah kita mesti mengawal diri kita, jangan kita melakukan syirik kepada Allah.
Kalau kita pernah melakukan, ya, pernah terlibat dengan jampi serapah yang mengarut-ngarut ni lah, ya, yang mengarutlah, yang bercanggah dengan agama, percaya kepada khurafat dan sebagainya, kita tinggalkan dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampuninya. Yang kita bimbang ialah bila kita meninggal dunia tak sempat minta ampun kepada Allah. Yang ni yang maksudnya Allah Taala tidak ampunkan orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan perempuan rahmati Allah, tentunya imanlah yang menjadi benteng, yang menjadi pagar diri kita. Iman dan ilmu. Iman dan ilmu menjadi benteng dan pagar diri kita supaya kita tak terjebak dengan yang disebut sebagai amalan-amalan yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Tentang soalan yang kedua tu, lam alif itu, ya betul lah, maknanya lebih baik kita tidak wakaf di situ. Betul. Ya, maknanya kita sambung sehinggalah ke penyudah ataupun sehinggalah ayat itu habis. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi saya harapkan jawapan Ustaz tu dapat memberikan penjelasan kepada pemanggil kita, iaitu Haji Tukino sebentar tadi. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya Ustaz, juga daripada pemanggil kita Ustaz. Oh, masya-Allah, subhanallah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Iyat sini, Nurhayati Ismail dari Rawang. Ya Kak Iyat, apa khabar Kak Iyat? Alhamdulillah, Da'i apa khabar? Alhamdulillah, sihat Kak Iyat. Soalannya tengok Da'i ceria pagi ni, sedap sangat baca nasyid berlagu Taranum tadi untuk ni. Tapi Kak Iyat minggu ni Kak Iyat tak ngaji dah lah. Allah. Minggu lepas Ustaz tegur, terima kasih banyak Ustaz. Allah, Kak Iyat bacaan terbaik, subhanallah. Alhamdulillah. Nanti Kak Iyat akan cuba perbaiki lagi, nanti Kak Iyat cuba lagi ya Ustaz. InsyaAllah Kak Iyat. Okey, hari ni Kak Iyat nak tanya 2 soalan Ustaz. Ya. Soalan pertama tentang kalau Allah nak kebaikan pada kita, nescaya diberi kefahaman agama. Jadi Kak Iyat nak Ustaz jelaskan kefahaman agama tu maksudnya macam mana tu Ustaz? Adakah kita faham semua hukum-hukum atau kita sebenarnya memang banyak benda kita nak belajar? Dan sebenarnya kita kalau ikutkan, kita kalau nak kejarkan semua tu Ustaz, kita memang sibuk dengan urusan, maknanya urusan kita nak cari syurga kita tu lah maksudnya Kak Iyat tu. Kita nak buat tu, nak buat ni, nak zikir tu, nak zikir. Memang kalau ikutkan kita akan sibuk. Dan lagi satu soalan Kak Iyat, adakah ciri-ciri orang bertakwa tu, dia sebenarnya apa perbuatan kita lillahi ta'ala, tapi sebenarnya kita buat tu kita nak syurga, kita nak pahala. Dan benda tu kita nak jadikan motivasi kita Ustaz. Bolehkah kita mengharapkan macam tu? Jadi itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurhayati Ismail di atas soalan tersebut. Terima kasih juga sebab puji, tapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, saya serahkan pada Ustaz untuk soalan daripada Puan Nurhayati Ismail. Baik, betul Kak Iyat, saya setujulah. Pagi ni pun saya rasa energi lain macam saya ni. Sebab bila berganding dengan Da'i Fahmi ni, masya-Allah, suaranya memang sejak beliau dalam kampus Da'i pendakwah Nusantara dulu pun memang kita dah kenal pasti dah. Alhamdulillah hari ni beliau jadi pendakwah muda kita. Syukur alhamdulillah. Baik, betul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bila Allah Taala berkehendakkan kebaikan kepada seseorang, Allah Taala bagi kepada dia kefahaman penghayatan agama. Maknanya tuan dan puan, bila kita ni kan mungkin dulu-dulu kita mungkin tak ada peluang kan, mungkin dulu-dulu kita tak hati ni mungkin tak terpaut lagi dengan majlis ilmu. Tiba-tiba kan Allah Ta'ala bagi kepada kita, mungkin selepas berkahwin dapat isteri yang suka baca Quran. Kita ni mungkin jarang-jarang baca Quran, tapi tiba-tiba dah dapat isteri baca Quran. Rezeki bagi kita. Betul. Isteri pula tiba-tiba dapat suami yang suka mengaji. Ya, mengaji agama, mengaji kitab-kitab. Itu rezeki bagi kita. Kerana apa? Antara tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita ni Allah Ta'ala bagi kepada kita seronok untuk mengaji ilmu dan kita menghayati agama. Jadi tuan-tuan perempuan, kita boleh duduk dalam majlis ilmu ni kan, ya, kita cari kesempatan dalam majlis ilmu. Ini tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. Baik, kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, nombor 2, bila kita ada ilmu, orang bertakwa betul, dia ada ilmu dan juga dia beramal dengan ilmu dia. Walaupun amalan itu sikit-sikit, tapi istiqamah, dia buat. Sebagai contoh, ada dalam satu riwayat hadis, bila masuk masjid Nabi ni, tiba-tiba Nabi kata, ni ahli syurga. Sahabat ni ahli syurga. Hari kedua, Nabi kata, sahabat ni juga ahli syurga. Jadi, sahabat-sahabat yang lain ni pun,
apa amalan hebat ni? Abdullah bin Umar, kalau saya tak salah, sahabat ni, dia pun follow sahabat ni balik ke rumah dia. Dan dia tumpang, boleh tak aku nak tidur rumah hang saat malam ni? Jadi dia tidur bermalam dalam rumah sahabat tadi ni, yang Nabi kata dia ni ahli syurga. Dia duduk tengok, mungkinlah sahabat ni banyak qiyamul lail ke, sembahyang sunat ke, tengok tak bunyi apa-apa pun, tidur je. Macam orang biasa je. Macam orang biasa je. Jadi esok hari tu baru dia tanya, "Hei, engkau ni sahabat, kamu, Nabi kata kamu ini ahli syurga, calon syurga. Apa amalan kamu? Tolong share dengan aku, Ustaz." Dia kata, amalan aku satu je. Aku ni suka memaafkan orang. Allah. Maknanya setiap hari sebelum tidur tu, dia memaafkan kesalahan semua orang. Dia tak simpan dendam, tak simpan dalam hati ni. Tuan-tuan, kita dapat belajar, kan? Kita hari ni, ya Allah, bila bergaduh dengan adik-beradik, Allah, ni paling takut. Bergaduh dengan adik-beradik ni yang susah nak dipulihkan berbanding bergaduh dengan kawan-kawan sekerja. Betul. Sehingga jadi sampai bergaduh 7 keturunan lah apalah. Allah. Tuan-tuan, jangan begitu ya. Kerana apa? Tadi kita belajar orang yang memaafkan orang lain, mereka ahli syurga. Maknanya apa? Setiap kali kita belajar, tuan dan puan, ya, contoh kan, ustaz sebut di masjid kuliah subuh ataupun kuliah maghrib, ustaz kata sebelum tidur antara amalan yang Rasulullah buat ialah Nabi baca surah Al-Mulk. Jadi kita dapat ilmu tersebut, kita pakat-pakat buat. Ya, jadi bila kita buat, insya-Allah, walaupun kecil amalan itu, tapi dia melekat dalam diri kita. Mudah-mudahan amalan itulah yang akan memimpin kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi kita ada soalan seterusnya, Ustaz. Baik, daripada Facebook. Daripada Aisyah. Ayat yang ke-61. Adakah kemenangan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang tidak mensyirikkan Allah serta tidak melakukan maksiat dan diganjari syurga oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak berduka cita. Adakah bermaksud Allah cabut segala perasaan yang ada di dunia kerana di syurga adalah tempat untuk menikmati segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih kepada saudara ataupun saudari Aisyah di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih sahabat kita yang bertanya. Dalam sebuah riwayat hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, daripada Anas bin Malik, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi cerita, orang ni dia ahli neraka. Atas dunia dulu, dialah paling senang hidup dia. Allah Ta'ala bagi macam-macam kat dia atas dunia dulu. Tapi kemewahan, kesenangan itu menyebabkan dia makin sombong, makin jauh. Dia tak beriman, dia tak melakukan amal-amal soleh. Dia mencuaikan kewajipan agama. Maknanya dia lupa Allah lah. Baik, di hari akhirat Nabi cerita, dia ahli neraka ni. Atas dunia dia paling senang. Allah Ta'ala ambil dia, Allah celup dia dalam neraka seketika. Celup saja. Beberapa saat, beberapa minit, Allah angkat balik. Allahu Akbar. Allah Ta'ala tanya dia, wahai anak Adam, adakah engkau pernah mendapat nikmat kesenangan waktu hidup dulu? Allah Ta'ala tanya dia balik. Atas dunia dulu hang pernah senang tak? Tuan-tuan, dia kata apa? La wallah ya Rab. Tak pernah ya Allah. Aku tak pernah rasa senang ya Allah atas dunia. Apa maknanya? Para ulama hadis kata, orang ini dia lupa langsung kesenangan, kemewahan dia atas dunia dulu. Dia terlupa langsung. Kerana apa? Perik dan azabnya api neraka. Jadi tuan-tuan, lepas ni kita nak cerita, atas dunia orang ini Allah Ta'ala uji dia macam-macam, tak berhenti-henti. Tapi Allah celup dia sekejap dalam syurga, Allah Ta'ala angkat balik, Allah tanya dia satu soalan dan dia jawab. Apa dia yang kita nak tahu lepas ni? Allahuakbar. Allahu Akbar. Ustaz, jangan katakan beberapa minit, Ustaz. Satu saat pun saya rasa kita tak mampu, Ustaz, nak dicelupkan dalam api neraka, Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak melabuhkan tirai di TV3, tapi jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, 30 minit lagi di TV9.
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pejam celik 30 minit lagi Ustaz. Oh, masya-Allah. 30 minit lagi kita akan bersama di dalam rancangan kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah tadi Ustaz kita tertinggal satu soalan Ustaz. Betul. Tertinggal satu soalan. Sebaik kita ingat Ustaz. Betul. Daripada Puan Nur Hayati Ismail tadi, soalan daripada pemanggil kita. Soalan yang kedua dia Ustaz, berkenaan dengan niat. Selalunya kita buat apa-apa kita akan cakap niat kita kerana lillahi ta'ala, tetapi dalam hati kita akan ada rasa aku buat ni sebenarnya nak syurga sebenarnya. Jadi boleh tak kita niat macam tu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih ke ayat yang bertanya. Baik, tentang niat, innamal a'malu binniyat. Ya. Memang amalan kita ini akan dikira berpandu kepada niat, dan niatlah yang membezakan ibadah dan perkara-perkara biasa yang kita buat. Jadi niat inilah yang menjadikan amalan kita itu ataupun perbuatan kita itu jadi ibadah. Baik, niat mesti lillahi ta'ala. Tetapi ia tidaklah menghalang kita untuk niat, ya. Kita buat ni mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi syurga kepada kita. Allah bagi kebaikan kepada kita. Jadi itu tidak menghalang. Kerana apa? Itu dikira sebagai perincian kepada kehendak dan harapan kita. Tetapi asasnya kita lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi Ustaz, sebelum kita berehat tadi, sebelum kita tamat siaran di TV3 tadi, Ustaz ada bercerita tentang orang yang dicelupkan dalam api neraka. Kita nak tahu apa jawapan dia Ustaz. Baik. Daripada soalan tu. Orang yang kedua ni, atas dunia Allah Ta'ala bagi ujian kepada dia. Teruk dia diuji oleh Allah. Lepas satu. Di hari akhirat, rupa-rupanya Allah Ta'ala dengan asbab dia sabar, dia redha dengan ujian tersebut, Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Allah celup sekejap di dalam syurga, Allah angkat balik, Allah Ta'ala tanya dia dulu. Kamu di atas dunia dulu, kamu diuji teruk sekali. Apakah kamu masih ingat ujian tersebut, penat tersebut? Dia kata, aku lupa semuanya itu ya Allah. Allahu Akbar. Masuk syurga beberapa saat, beberapa detik, langsung terlupa di atas dunia dahulu diuji dengan ujian yang teruk. Sebab apa? Keseronokan dan kegembiraan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan dan puan, kita kaitkan dengan soalan sahabat kita tadi. Syurga merupakan tempat yang sangat istimewa. Kerana itulah dalam sebuah riwayat hadis kursi, baginda sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis kursi ini, Allah Taala berfirman, syurga ini ialah, apa kata Allah? Syurga ini ialah sesuatu yang tak pernah terbayang oleh mata kita. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Dan telinga ni tak pernah dengar pun tentang keindahan syurga. Wala khatar ala qalbi bashar. Dan juga Nabi kata wala nazar ala qalbi bashar, dan hati ni pun tak pernah terlintas bagaimana nikmatnya syurga itu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mempersiapkan syurga itu kerana untuk siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi saudara penonton rahmati Allah, mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca ini memberikan semangat kepada kita untuk kita buat terbaik di atas dunia ini, sementara Allah Ta'ala bagi umur kepada kita. Buatlah yang terbaik. Kerana apa? Akhirat sana kekal abadi. Wallahu a'lam. Masya-Allah, penjelasan yang terbaik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz mengenai apa ni yang ayat 61 tadi, kita dah tahu dah Ustaz. Kita ni kalau balasan perkara baik kita buat balasan baik, perkara buruk-buruklah balasannya. Soalan saya, kadang-kadang kita ni doa, buat kata Ustaz tadi 6 perkara tu, masuklah satu tadi, salah satu ialah doa Ustaz yang boleh menyebabkan, boleh membawa kita kepada terhindar dari azab api neraka ni.
persoalannya kadang kita berdoa ni untuk dunia je, Tuan Haji, termasuklah saya juga. Kita minta duitku sikit, tambahkanlah, rumahku kecil, besarkanlah, isteriku 1, cukupkanlah 4. Jadi kita mintanya biasanya untuk dunia saja. Jadi akhirat tu kita nak kata kita terlupa ke macam mana tak pastilah juga. Kadang-kadang kita memandang ke dunia dulu. Jadi itu soalan saya. Apakah ini penyebab kita yang menyebabkan kita ni kadang-kadang terhumban ke api neraka, ataupun apakah penyebab utama yang menyebabkan kita berdoa tak kena cara ataupun tak memenuhi syarat ini menyebabkan kita dihumban ke api neraka, tak dimasukkan ke dalam syurga? Itu soalan saya, Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid di atas soalan tersebut. Saya harapkan mungkin isteri dia mungkin tak ada dekat situ lah kot kita anggap. Risau saya. Jadi Ustaz, berkenaan dengan doa Ustaz, saya silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan perempuan rahmati Allah. Saya setuju apa yang Tuan Haji Omar sebut tadi. Dalam hidup kita ini ada satu benda yang jangan kita terlepas. Allah Ta'ala ajar, bimbing kita dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah banyak buat dosa, wahai Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, sekiranya engkau tidak ampunkan kami, sekiranya ya Allah engkau tidak rahmat belas kepada kami, kami akan tergolong dalam golongan yang rugi. Tuan-tuan perempuan, jangan lupa, jangan tinggal doa ini. Kita minta supaya Allah Ta'ala ampunkan kita. Karena itulah tuan-tuan yang rahmati Allah, ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq minta Nabi ajar satu doa yang boleh beliau baca dalam salat dan di luar salat, ataupun di rumah, dalam riwayat lain kata Nabi ajar doa tentang minta ampun kepada Allah. Wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Allah Ta'ala ajar Rasulullah ajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku sendiri zulman kathira, dengan kezaliman yang besar. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, tidak ada keampunan itu melainkan engkau yang beri ampun kepada kami. Faghfirli maghfiratan min indik, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, Nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq doa supaya minta ampun kepada Allah. Tuan-tuan, secara ringkasnya dalam hidup kita sehari-hari ini kan, saya nak cadangkan elok sangat ya, kita amalkan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul Istighfar baca waktu pagi dengan penuh yakin, dengan penuh iman. Nabi kata siapa yang meninggal pada waktu petang, orang ini masuk syurga. Allah. Kalau dia baca petang, meninggal malam ataupun esok paginya, dia baca dengan penuh iman kepada Allah, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tak sempat salin, nanti saya jemput ke IG saya, Ustaz Zarifi, saya letakkan di situ Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar nanti, insya-Allah. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Al-Ali. Al-Ali. Ya, betul. Al-Ali. Ayat ke-62 dalam surah ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta tiap-tiap sesuatu dan dia mentadbir serta menguasai segala-galanya. Ada benda-benda di dunia ini dicipta reka oleh manusia dan mengaku bahawa itu hak ciptaannya sendiri. Bagaimana hendak menyandarkan bahawa segala benda yang diciptakan oleh manusia sebenarnya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Terima kasih kepada saudara Ali di atas soalan tersebut. Jadi Ustaz, memandangkan kita dah masuk ke ayat ke-62 ni Ustaz, saya rasa kita nak buat segmen tiru macam guru Ustaz. Masya Allah. Tiru macam guru. Dari Fahmi dia buat kejutan ni. Allahu Akbar. Okey, insya-Allah. Saya nak cuba tiru cara Ustaz baca Ustaz. Allah. Insya-Allah. Baik, ayat 62 ni kita cuba Tarannum Hijaz ya. Tarannum Hijaz. Allahu khaliqu kulli syai'
wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sudah lebih kurangnya. Allah. Taranum Hijaz harakat 2, harakat 3 dan 4. Pitch Ustaz tinggi tu. Masya-Allah, Da'i Fahmi lagi sedap ni. Silakan. Saya cuba saya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah. Tahun depan kena masuk tilawah peringkat negeri Melaka. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan wakil negeri Melaka kebangsaan jadi Johan kebangsaan. Masya-Allah. Amin. Insya-Allah Ustaz. Minta komen sikit Ustaz. Oh masya-Allah, terbaik. Ustaz Fahmi baca memang tajwidnya dijaga, fasahahnya dijaga, dan bila taranum itu dibaca dengan sebaik itu, mudah-mudahanlah ia menambahkan cinta kita kepada Al-Quran, dan Allah Ta'ala sebutkan warattilil Qur'ana tartila. Jadi Ustaz kata tadi ni adalah taranum Hijaz Ustaz. Ya. Taranum Hijaz mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit bagaimana dan dari mana asalnya taranum Hijaz ni? Baik, Hijaz ni dia salah satu kawasan di Saudi, dan taranum Hijaz ini kebanyakannya hari ini asalnya di situ, tapi sekarang ni kita banyak ataupun diinovasi, diimprovisekan oleh qari-qari di Mesir lah. Baik, bila sebut taranum Hijaz ni, dia sifatnya ialah memandaskan bacaan. Maknanya memberikan ketegasan. Jadi selalunya kita baca menggunakan taranum Hijaz ni pada ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah, maknanya membuktikan ketegasan sesuatu ayat itu. Jadi selalunya kita menggunakan taranum Hijaz. Wallah. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, soalan kita sambung, kita sambung pada soalan Alang tadi. Kita dah Alang tadi dah baca ayat 62. Betul. Kita jawab soalan daripada saudara Ali yang kita macam mana kita nak sandarkan segala yang kita buat ni bukan daripada kita. Tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum Ustaz jawab, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 61 sehingga 63 di last block kita pada hari ini Ustaz. Jadi kita nak sambung, tak nak bawa masa lagi, kita nak sambung pada soalan daripada Ali daripada Facebook tadi berkenaan dengan ayat ke-62, bagaimana untuk kita menyandarkan segala apa yang kita buat ni memang hasil usaha kita, tetapi yang mengizinkan tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, hak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dipersilakan. Baik, kaitan dengan ayat nombor 62 tadi, Allah Taala, dan nombor 63, perbendaharaan langit dan bumi ini semuanya Allah Taala yang Maha Berkuasa. Apa yang kita buat hari ni tuan-tuan, ya kita mengambil benda yang sudah ada. Kan kita kita ambil benda yang sudah ada. Kita improvise improvise apa, kita lenturkan benda tu yang dah ada. Jadi Allah Ta'ala ni, daripada tak ada, Allah Ta'ala jadikan benda itu. Itu maknanya maha kuasanya Allah. Betul. Baik tuan-tuan, saya teringat dalam salah satu rancangan kita dalam halaqah, guru kita semualah, Dr. Daniel Zainal Abidin, beliau menghuraikan dalam surah Al-Hadid. Saya teringat lagi huraian beliau ini. Bagaimana Al-Quran ini, kita mungkin duk fikir Quran ni tentang syurga, tentang neraka, iman, taqwa. Rupa-rupanya bukan sekadar itu. Quran juga cerita ada surah. Surah itu bernama surah Al-Hadid, surah besi. Surah besi. Pasal besi Quran cerita ni. Ya Allah, 1400 tahun dulu Allah Ta'ala cerita tentang besi. Baik, tuan-tuan, surah Al-Hadid, nanti kita masuk pada ayat nombor 25. Wa anzalnal hadid, dan kami telah turunkan besi.
Apa makna ni? Tuan-tuan, rupa-rupanya kajian yang dibuat oleh saintis pada hari ini baru mendapati, maknanya setelah 1400 tahun dulu, baru manusia tahu besi ni nak boleh jadi besi, dia ada suhu tertentu. Dia ada suhu tertentu, iaitulah mesti suhu dia mencecah ratusan juta darjah Celsius. Allah. Baru jadi besi. Baik tuan-tuan, atas dunia, muka bumi ni, di dalam bumi, di dalam core bumi kita ini, darjahnya baru 5,000 darjah Celsius. 5,000 darjah Celsius. Ya. Kemudian, di tempat paling tinggi, contoh matahari, darjahnya, suhunya ialah baru 20 juta darjah Celsius. Kan kita sebut tadi, besi ni kalau nak jadi, kena ratusan juta. Tuan-tuan, rupa-rupanya, dari atas bintang sana, barulah darjahnya ialah ratusan juta darjah Celsius. Allahu Akbar. Maknanya dalam kajian telah berlaku ledakan lebih kurang 5 bilion tahun dahulu yang menghasilkan bongkar-bongkar besi yang bertebaran. Maknanya betul lah, besi yang ada sekarang ni diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada langit sana, Allah daripada bintang. Ya Allah, hebatnya. Satu lagi tuan-tuan dan puan, pakar sains, mereka telah membuat kajian, contohnya dari National University of Australia. Ini juga disebutkan oleh Dr. Daniel Zainal Abidin dalam halaqah. Beliau kata apa? Alam semesta ini ada paling kurang bintang-bintang di langit. Jumlahnya 70 sextillion. Sextillion. Sextillion ni gapo nama ni? Sextillion. Okey, sextillion macam ni. 7 di depan, 70 sextillion macam ni. 7 di depan, kemudian kosong-kosong tu ada 22 kali kosong. Allah. Kosong. 22 kali. Ya Allah, kita tak pernah nampak kan macam mana kan? Tuan-tuan dirahmati Allah, kajian dibuat, jumlah bintang di langit itu lebih banyak daripada pepasir di atas dunia ni. Allah. Padang pasir ke, pasir di pantai ke, jumlah bintang di langit lebih banyak lagi daripada pepasir di atas dunia. Ya Allah, hebatnya Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Hebatnya, maha hebatnya Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kerana itulah Al-Quran mengasak minda kita supaya mengkaji. Kerana itu tuan-tuan, di samping kita baca tarannum, belajar tajwid, jangan lupa matlamat Al-Quran, iaitulah kita menghayati, mentadabbur makna Al-Quran. Kita mengkaji makna Al-Quran. Kerana itulah tuan-tuan, alam ini, universe, Allah Ta'ala yang jadikan. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan. Jadi dia mesti berkait di antara satu sama dengan lain. Kerana itulah di hujung ayat 23 itu Allah Ta'ala kata apa? Walladzina kafaru biayatillah. Orang yang kufur ingkar kepada Allah ni, dia tak peduli langsung keterangan-keterangan yang Allah Ta'ala datangkan di depan muka dia. Dia tak peduli langsung. Allah Akbar. Dai, cop jari kita kan tak sama. Betul. Yang ni pun tak sama. Macam mana Allah Ta'ala buat? Hebatnya, maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan alam semesta ini. Jadi jangan kita sombong. Kita kata kita buat benda ni, semuanya hasil usaha dan titik peluh kita. Ini adalah hasil apa yang aku buat ni. Jangan kita rasa sombong. Sebab apa? Segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ciptakan, itu semua adalah hasil yang asal usulnya adalah hasil ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Masya-Allah, dah hujung dah. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, saya nak minta pada Ustaz untuk memberikan 3 pengajaran ayat untuk topik kita pada hari ini Ustaz. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan, kita nak bawa balik kuliah kita ni apa dia? 3 benda ya. Yang pertama, janji Allah, orang yang bertakwa selamat dia. Selamat daripada api neraka, masuk syurga. 1. Yang kedua, ayat 62 Allah Ta'ala ceritakan serba-serbi atas dunia ni Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala yang menguruskannya. Kita hamba, kita lemah. Jangan lupa Allah. 2. Yang ketiga, nombor 3, sentiasalah perhatikan alam, perhatikan kejadian langit dan bumi ini supaya kita makin yakin dengan kekuasaan Allah, iman kita makin bertambah. Mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi Ustaz, bagi memberkati program kita pada hari ini, mungkin Ustaz boleh membacakan doa untuk kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Amin. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Amin. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dan Engkau kasihkanlah mereka ya Allah sebagaimana mereka menjaga kami sejak kecil lagi ya Allah. Amin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amin. Ya Allah, bantu kami, bimbing kami dalam bersyukur kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, bimbing bantu kami dalam mengingatimu ya Allah. Amin. Dan wahai Allah, Engkau perelokkanlah amalan ibadat kami ya Allah. Amin. Ya Allah, di kala saat ini ya Allah, ada sahabat-sahabat penonton kami yang sedang diuji dengan sakit ya Allah. Engkau sembuhkanlah mereka ya Allah. Mudah-mudahan sakit mereka itu ya Allah dapat menghapus dosa-dosa mereka ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Sama, di atas kami. penjelasan dan juga huraian tentang topik kita pada hari ini. Sekadarnya. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk mengaji bersama-sama dengan kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Namun jangan ke mana-mana. Besok kita ada lagi pengajian tafsir dan taranum di dalam surah Az-Zumar ayat 64 sehingga ayat 66 yang akan dikelolakan oleh saya Da'i Fahmi dan juga panel yang sama juga iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita jumpa esok pagi. Kita akhiri program kita dan majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.